askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudaruhunna litudayyiqu 'alayhin wa in kunna ulati hamlin fa'anfiqu 'alayhinna hatta yad'na hamlahunna fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna wa'tamiru bainakum bima'ruf wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra ولينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير ونفع وانتفاع والإفادة واستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين اللهم آمين. Surah At-Talaq ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Yang sebelumnya kita telah pun bahaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan mengenai permasalahan rumah tangga, termasuklah yang di dalamnya adalah permasalahan talak, yang merupakan perkara yang cukup penting, yang mana Allah mengatakan nikah juga dengan ma'ruf wa tasrihun bi ihsan, kalaupun nak bercerai pun dengan cara yang baik. Bukan bermakna perceraian itu perkara yang baik. Kita dah sebutkan bahawa abghadul halal indallahi al-talaq. Seburuk-buruk perkara ataupun perkara yang dibenci oleh Allah yang halal adalah talak. Akan tetapi setiap perkara ada jalan keluarnya. Hatta dalam rumah tangga, jalan keluar yang terakhir yang mungkin tiada di sana jalan lain, maka Islam telah menggariskan hukum mengenai at-talaq. Bermakna pun walaupun nak bercerai, berpisah, tetapi ada cara dan garis panduan supaya walaupun mungkin atas apa saja dasarnya talak tersebut, supaya apabila nak berlakunya talak atau telah berlakunya talak tidak menjadi dengan cara yang lebih buruk dan juga menzalimi di antara yang lain disebutkan. Jadi Islam menjaga segalanya dengan penuh keadilan, sehingga setiap perkara digariskan akan hukum supaya semuanya mendapatkan keadilan. Hakalah. Sehingga Allah SWT telah pun menyebutkan bagaimanakah kedudukan orang-orang atau perempuan yang ditalak, bagaimana iddahnya, bagaimana apa yang perlu untuk nak diperlakukan kepada wanita yang ditalak. Seperti mana ayat yang kita bacakan, ayat yang surah Talaq ayat yang ke-6, Allah menyatakan askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Askinuhunna maknanya hendaklah kamu tinggalkan dia atau tempatkan dia, iaitu mereka, yakni perempuan yang ditalak itu, min haitsu sakantum, di mana yang kamu tinggal. Maknanya kita dah sebutkan di dalam ayat yang masih awal lagi dulu bahawa perempuan yang ditalak, dan talak itu adalah talak raj'i. Dia ada beza talak raj'i dengan talak bain. Talak bain dia tak boleh lagi duduk di rumah tu. Ini ceritanya talak raj'i, iaitu apabila kamu talak, iaitu talak satu atau talak dua, maka askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum, maka tempatkan mereka di tempat yang mana kamu tinggal, rumah yang kamu itulah. Tak boleh kamu usir atau halau dia dari rumah masa dia di dalam iddah. Wala tudaruhunna litudayyiqu alaihinna, dan janganlah kamu
menyusahkan, memudaratkan, menyusahkan mereka. Sengaja dudukkan, okey, nah duduklah rumah ni. Jangan perlu, tak perlu kamu pergi lagi balik duduk. Tapi saja menyusah-nyusahkan. Supaya apa? Dengan hasrat supaya dia keluar dari rumah tu. Dia tak tahan duduk kat rumah tu. Begitu. Jadi di antaranya dikatakan oleh Muqatil bin Hayyan, yang dimaksudkan adalah nafkah tak bagi saja. Nafkah tu suruh dia beli sendiri pakai duit dia. Dia nak apa? Dia yang belanja sendiri. Tak, duduklah, tapi aku tak tangguh. Ataupun tak, atau menyempitkan. Atau dia dimaksudkan juga jangan kamu menyakitinya, iaitu dengan mengusir lah. Tadi ni Allah perintahkan sebut, jangan kamu usir mereka. Yutudayyiqu alaihinna, untuk menyempitkan mereka supaya mereka keluar daripada rumah tersebut. Saja susahkan, sempitkan kehidupan. Mereka jadi seolah-olah terkurung pula dalam rumah tu. Dalam masa iddah kamu susah-susahkan. Supaya apa? Supaya dia nak keluar daripada rumah. Di antara yang disebutkan dalam tafsir yang lain, dia katakan adalah kamu macam saja nak menyakitkan. Seperti biarkan duduk dalam tu, kemudian kamu tak berapa nak layan, lagi 2 hari nak habis iddah, rujuk balik. Sengaja nak mempermainkan perasaannya dan juga menyusahkan kepada dia. Sepatutnya seperti biasalah, nafkahnya, caranya dan sebagainya. Jadi Allah perintahkan askinuhunna, iaitu satu perintah daripada Allah untuk perempuan yang ditalak oleh suaminya. Hendaklah suaminya menempatkan isterinya di dalam rumah tersebut juga, tempat dia tinggal. Tak boleh usir dia, dan juga berilah kecukupan kepadanya seperti mana yang kamu mampu, berdasar kepada kemampuan. Wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yada'na hamlahunna. Kalau sekiranya perempuan yang ditalak itu sedang hamil, maka fa anfiqu alaihinna, hendaklah diberikan, adalah kamu memberikan kepada mereka itu, perempuan yang hamil, isteri yang hamil yang ditalak itu, daripada nafkah, hatta yada'na hamlahunna, sehinggalah dia melahirkan anak. Baik, kebanyakan yang kita ceritakan di sini, daripada kena duduk di rumah, diberikan nafkah dan sebagainya, itu adalah talak raj'i kita sebutkan. Maka di dalam ayat ini, kebanyakan daripada para ulama, termasuk Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, begitu juga daripada taifah minas salaf, dan juga daripada ulama-ulama khalaf, mengatakan ayat ini adalah berkenaan orang yang perempuan yang ditalak bain tetapi dia hamil, iaitu talak 3 tapi dia hamil. Maka wajib bagi seorang suami itu, berdasarkan kepada ayat ini, fa anfiqu alaihinna hatta yada'na hamlahunna, maka hendaklah kamu memberikan nafkah kepada isteri yang hamil itu, yang telah ditalak, sehingga dia melahirkan anak. Apa dalilnya? Bukankah tadi ceritanya pasal talak raj'i? Kata Ibnu Abbas dan juga para ulama yang mana memegang kepada pendapat itu, dia mengatakan sebab kalau sekiranya dia talak raj'i, dia hamil ke tak hamil ke, dia kena beri nafkah. Tapi kalau talak bain, maka dia tak perlu lagi untuk tinggalkan dia di rumah dan berikan nafkah. Dia beza. Tapi Allah kata suruh beri nafkah kepada perempuan yang hamil.
Jadi seolah-olah Allah nak khususkan bagi perempuan yang hamil, sama ada dia raj'i ataupun ba'in, maka wajib bagi suami ianya memberikan nafkah walaupun talaknya talak ba'in, tolak 3. Tolak yang kita kata tak boleh lagi rujuk, maka dia kena beri nafkah juga. Sebab apa? Sebab perempuan itu hamil. Tapi kalau talak raj'i, dia tak hamil pun kamu kena bagi nafkah selama iddahnya. Tapi ada pendapat yang lain mengatakan tak, ayat ini tetap talak raj'i juga tajuk dia. Kenapa? Kenapa Allah sebutkan juga supaya beri nafkah, sedangkan talak raj'i walaupun dia tak hamil pun dia kena beri nafkah juga dalam iddahnya. Oh, orang hamil dia punya tempoh hamil dia panjang, sedangkan talak raj'i, dia punya talak, perempuan yang ditalak itu salah satu quru', 3 kali suci saja. Lebih kurang mungkin 3 atau 4 bulan. Tetapi orang yang perempuan yang hamil sehingga 9 bulan. Jadi Allah nak bagi tahu supaya jangan orang menyangka bahawa kalau dia talak raj'i, maka iddah hanya dia beri nafkah hanya sekadar iddah perceraian, bukan iddahnya hamil. Ini pendapat yang kedua. Tapi kebanyakan berpegang ayat ini menceritakan tentang perempuan hamil yang ditalak talak ba'in, talak yang tak boleh dirujuk. Kata. Jadi kalau perempuan yang hamil itu wajib untuk diberikan nafkah sehinggalah dianya melahirkan anak. Fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Kemudian jika mereka menyusukan anak untuk kamu, fa in arda'na lakum fa in arda'na, dan sekiranya arda'na, ini perempuan yang mana dianya telah, kalau dia menyusukan kepada anak bagi, iaitu anak kamu tersebut, bagi pihak kamu maksudnya, iaitu maknanya dia menyusukan anak itu memanglah anak dia, tapi juga anak kepada kamu, maka seolah-olah Allah mengatakan fa in arda'na lakum, iaitu dia telah membuat kebaikan untuk memberikan susunya kepada anak kamu walaupun dia itu adalah anak dia. Maka ini ayat juga menunjukkan kelebihan kepada seorang ibu yang memberikan susu dan juga kepada anak, iaitu dianya dianggap sebagai orang yang berjasa bukan hanya kepada anak tetapi juga kepada suami. Fa'atuhunna ujurahunna, maka berikanlah kepada mereka upah. Berikan kepada mereka upah, iaitu kesesuaian, kerana dia telah memberikan susu kepada anak kamu. Dan masukkan juga ujur ataupun upah itu adalah kecukupan dari segi kesihatan makanan, yang mana ianya boleh membawa kesihatan kepada ibu tersebut sehingga boleh mengeluarkan kepada susu. Tapi menyusukan kepada anak ini terpulang juga hak kepada perempuan tersebut, dan dia berhak untuk menuntut kepada bekas suami dia untuk nak dianya diberikan kecukupan untuk membesarkan, menyusukan kepada anak selama 2 tahun waktu menyusu. Ini yang disebutkan. Wa'tamiru bainakum bima'ruf. Kemudian oleh kerana itu hendaklah kamu berunding, wa'tamiru, iaitu berundinglah bainakum, di antara kamu, bima'ruf, dengan cara yang baik dalam hal menyusukannya. Jadi kalau betul sepenuhnya disusukan oleh bekas isterinya, maka berunding bagaimana. Memanglah nafkahnya dah tak ada lagi, dia dah melahirkan anak, nafkah, tapi untuk anak itu masih terus. Tapi dalam upah memberikan susu ini, kamu kena berunding bagaimanakah caranya, kerana itu juga dianya telah membuat kebaikan dan menjaga kepada anak kamu. Kamu berunding kepada dia. Wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra.
Tapi kalau sekiranya kedua-duanya mengalami kesulitan, aku tak nak jusahkan aja, nak pergi nak menyusukan lagi, dahlah aku dah tak ada lagi, dah bercerai dan sebagainya, maka bolehlah perempuan yang lain itu menyusukan kepada anak tersebut, iaitu mengupah kepada perempuan yang lain untuk menyusukan anak tersebut. Maknanya, atau kalau sekiranya isteri ni dia menuntut untuk menyusukan kepada anaknya sendiri dan juga kepada suaminya itu dengan tuntutan yang besar, dengan alasan dia menyusukan kepada anak itu dan melebihi kemampuan daripada suami, maka suami boleh untuk menetapkan supaya ibu itu tak menyusukan kepada anak tapi mengupah kepada perempuan lain untuk menyusukan. Ini pun ada hak daripada seorang ayah kepada anak dia. Adalah. Jadi maknanya ini perlukan berbincang dan juga perlu kepada yang namanya saling kita panggil melihat apakah manfaat dan apakah kebaikan kepada anak, tanpa ada sebab untuk nak berdendam ataupun saja untuk nak nak lihat kepada suami atau dan sebagainya, sakit hati dan sebagainya, sehingga yang menjadi mangsa adalah kepada anak. Maka Allah jadi berikan jalan keluar. Kalau dah dia enggan untuk menyusukan dan menyusahkan, maka seorang suami itu boleh untuk mengupah kepada perempuan lain untuk menyusukan kepada anak tersebut. Seperti mana sebenarnya dia adalah merupakan daripada perkara yang biasa dilakukan hatta di zaman yang Arab dulu, mereka menghantar anak mereka disusukan oleh perempuan-perempuan lain. Seperti mana baginda Rasulullah disusukan oleh Halimatus Sa'diyah, sehingga berkatnya baginda Rasulullah itu, Halimatus Sa'diyah yang mungkin yang susah, kemudian dia punya kambing dan sebagainya bertambah gemuk, susunya banyak, berkatnya Nabi, dan bukan hanya Halimatus Sa'diyah, bahkan kampungnya itu dicucui keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini adalah caranya kalau sekiranya seorang itu berlakunya perceraian. Tak boleh untuk nak halau seorang isteri itu daripada rumah dia dalam keadaan iddah, kalau itu talak raj'i. Tapi kalau talak bain, maka dia tak boleh lagi duduk di rumah tersebut, sebab dia dah tak boleh rujuk. Ada beza di situ. Kemudian nafkah mesti diberikan dalam tempoh iddah. Kalau bagi talak raj'i berbeza dengan talak bain. Kalau perempuan yang hamil, maka dia talak raj'i atau bain, dia tetap kena memberikan talak sehinggalah dia melahirkan anak. Dan setelah melahirkan anak, maka dia pula mesti berbincang bagaimanakah nak diberikan pula, saling cukup mencukupkan untuk membesarkan dan menyusukan kepada anak dalam tempoh penyusuannya. Tapi Allah kata, hendaklah kamu memberikan upah kepada yang memberikan susu, walaupun itu adalah ibunya. Nampak sampai begitu, supaya ianya melihat kepentingan untuk menyusukan kepada anak. Seperti mana seorang perempuan Makhzumiyah yang datang kepada Nabi, dia kata kepada, ya Rasulullah, aku telah berzina. Kata baginda Rasulullah, tidak. Dia kata, aku telah mengandungkan anak daripada zina. Maka kata baginda Rasulullah, yang asalnya Nabi ini taklah suka untuk nak jatuhkan hukuman kepada orang lain, tapi sudah mengaku dan ada buktinya. Kemudian dia mengatakan, adakah kamu nak menolak kebenaran ini seperti mana yang kau lakukan kepada Ma'iz? Ada seorang sahabat yang dulunya ketika mengaku, Nabi menafikan. Bukan apa, Nabi cuba nak supaya jangan sampai dikenakan daripada hukuman tersebut, sebab ini adalah merupakan pengakuan, bukannya penyaksian. Tapi dah ada buktinya, kemudian dah diakui,
maka Nabi SAW pun perintahkan untuk dijatuhkan hukuman, iaitu direjam sampai mati. Akan tetapi dia mengandung, maka Nabi kata tunggu sampai lahir. Lahir anak tersebut, datang kepada Nabi, bawa bayinya, bawa anak dia. Dia kata, siapa nanti akan menyusukan? Tak ada orang lain kecuali aku. Kata Nabi, tunggu sampai dia cukup 2 tahun untuk menyusu. 2 tahun dia menyusukan kepada anak tersebut. Setelah 2 tahun datang lagi kepada Nabi SAW. Dia kata, sekarang sampai waktunya ya Rasulullah. Maka Nabi perintahkan untuk dijatuhkan hukuman untuk direjam sampai mati. Maka direjamlah dia. Kemudian ketika Sayyidina Umar membaling kepadanya, merejam kepada, dia mengatakan, maknanya dengan sebutan yang tak baik kepada perempuan tersebut, maka Nabi mengatakan, jangan kau katakan demikian, dan sesungguhnya kalau imannya ditimbang kepada separuh daripada penduduk Madinah ini, akan beratlah imannya. Kerana apa? Kerana kebenaran dia, dan juga dia tak mahu untuk nak diseksa di sana, tetapi dianya sedia untuk menghadapi daripada hukuman Allah Subhanahu Wa Taala kerana bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau mengaku. Kalau tidak, maka adakah tak ada jalan lain? Mesti juga mengaku dan mesti dikenakan. Tidak, taubat itu taubatan nasuha akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi yang mungkin dah pernah terbuat dan sebagainya, maka bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Walaupun dia tak mengaku, insya-Allah akan diampunkan oleh Allah berdasarkan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampunkan dosa seluruhnya, tetapi dengan jalan taubatan nasuha. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Allah menyambung, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi, hendaklah menginfak, liyunfiq, hendaklah menginfak, dzu sa'atin, orang yang luas atau orang yang mampu, min sa'atihi, dengan keluasan dan kemampuannya. Disebutkan was'ah ini, sa'ah ini maknanya luas. Maknanya dianya adalah orang yang senang, lapang rezekinya. Maka dia juga mestilah menginfakkan dengan nafkahkan kepada itu berdasarkan dia punya kemampuan dia punya keluasan rezeki dia. Begitu. Jadi sudah kembali kepada apa yang Allah sebutkan, wala tudaruhunna litudayyiqu alaihin. Janganlah kamu itu menyusahkan dan juga menyempitkan kepada mereka. Jadi maksudnya apa? Kalau kamu itu orang rezeki yang luas, maka nafkahnya berilah keluasan. Satu. Begitu juga upah yang diberikan, berilah yang selayaknya yang kamu mampu. Nafkah kepada anak juga begitu, berdasarkan kepada kemampuan kamu. Ini melihat kepada kemampuan seseorang itu, kalau kembali kepada ayat talak. Tapi kalau kembali kepada umum, ini juga diambil garisan panduan bagi orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berilah infak, nafkahlah harta kamu di jalan Allah berdasarkan kepada keluasan yang kamu miliki. Sebab tu Nabi bagikan contoh, orang yang memiliki 10 dinar, dia bagi 1 dinar. Orang yang mempunyai auqiyah ataupun dia ada perak, dia bagi 10, dia ada bagi 1 perak. Orang yang mungkin hanya ada sedikit daripada tu, dia bagi halanya sama, sebab semuanya 10%. Nampak? Tapi nilainya lainlah. 1 dinar dengan 1 perak lain lagi. Dengan dirham, 1 dinar, 1 dirham, 1 dinar lah yang besar sebab dia emas. Kalau ditukar dengan nilai, maka 1 dinar itu lebih mahal daripada 1 dirham. Tetapi kerana orang ini samun, dia ada 10 dinar, dia ni ada 10 dirham, yang ni ada 10 kilo gandum, dia bagi 1 kilo. Walaupun nilai hartanya tak sama, tapi 10% daripada apa yang dia miliki, maka nilainya sama. Faham tak? Maknanya inilah yang dimaksudkan,
hendaklah menginfakkan harta itu berdasarkan keluasan rezeki yang kamu miliki. Maknanya kalau kamu itu orang yang kaya, kalau kamu sedekahkan 1000, dan orang yang sederhana dia sedekahkan mungkin 100, mungkin sama nilainya, kena berdasarkan kepada kehidupan masing-masing. Seperti mana yang kita sebutkan dulu, seorang yang datang kepada satu rumah, dia dijamu dengan ekor kambing. Wah, pemurah ikram, Masya Allah, karim. Dia kata, tak, itu adik aku lebih karim. Dia pergi rumah orang tersebut, dia tengok yang dijamu adalah separuh daripada roti. Dia kata, apa yang pemurahnya? Yang itu seekor kambing, yang ini tahu. Dia kata, kamu ragu dengan apa yang dimasukkan oleh abang aku, betul? Dia cakap, aku pemurah betul atau tidak betul? Macam mana pemurahnya? Kata, yang aku ada sekarang ini hanya 1 roti. Yang aku berikan kepada kamu adalah separuh yang aku miliki. Sedangkan ayah abang aku ada 10 ekor kambing, dia bagi hanya 10% saja. Satu saja 10 per 10 daripada 1 per 10 daripada apa yang dia miliki. Jadi berbeza dengan masing-masing punya keadaan. Itu dimaksudkan. Tapi kalau kembali kepada ayat talak itu, maknanya begitulah, kalau nak berikan nafkah kecukupan kepada iddah, dalam masa iddah, dan juga kepada anak yang telah pun berlaku perceraian dan sebagainya, maka diukur berdasarkan apa kemampuan yang dia miliki. Sebab itu Allah mengatakan, wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Kalau sekiranya dikatakan wa man qudira alaihi rizquhu, kalau sekiranya dia telah diberikan kemampuan oleh Allah daripada rezeki, ataupun apa kemampuan yang diberikan, wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah, maka hendaklah dianya memberikan nafkah berdasarkan apa-apa yang telah diberikan oleh Allah kepadanya atau dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Begitu. Jadi dianya kembali kepada kudrahnya ataupun kita kemampuan. Itu maksud dia. Wa man qudira alaihi rizquhu, barang siapa yang ada berkemampuan, diberikan kemampuan oleh Allah ke atas dirinya, maka hendaklah dia menafkahkan berdasarkan apa-apa yang telah dikurniakan oleh Allah SWT kepadanya. Maknanya, tengoklah macam mana dia punya kedudukan daripada segi sudut ekonomi dia. Walaupun mungkin sekarang ni kita kata boleh untuk tuntut itu, ini dan sebagainya, tetapi sebenarnya dia kembali kepada kemampuan suami ataupun orang yang nak berikan nafkah. Begitu juga sekarang ini, bukan cerita pasal cerai saja, pasal kehidupan rumah tangga pun begitu juga. Yang kita nak berikan kepada keluarga kita adalah berdasarkan kepada kemampuan kita. Dulu di zamannya Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, ketika itu Sayyidina Umar dia tanya kepada Abi Sinan, dia mengatakan tentang kehidupan daripada Abi Ubaidah. Ubaidah bin Jarrah ini adalah merupakan daripada sahabat yang diberikan oleh Allah, oleh baginda Rasulullah bisyarah untuk 10 di antara yang masuk ke dalam syurga. Dan seorang yang sangat zuhud, dan seorang yang tak kaya, miskin, maka dia beritahu kepada utusan dia, dia kata, berikan kepada dia ini 1000 dinar. Kemudian kamu tengok apa yang dia buat dengan duit itu. Maka utusan ni pun pergi beri 1000 dinar dan dia tengok apa yang dia buat oleh. Sedangkan ketika tanya macam mana kehidupan Abu Ubaidah, Abu Ubaidah ni bahkan dia punya pakaiannya pakaian yang kasar-kasar, yang murah-murah. Makanannya makanan yang kita panggil apa? Ala kadar betul. Kalau gandum yang roti keras dan sebagainya. Jadi berikan dia 1000 dinar, lepas tengok apa dia buat. Diterima 1000 dinar daripada Amirul Mukminin.
Apa dia buat? Dia belilah baju baik, baju cantik dia beli, makanan pun sedap. Yang utusan ni pun pergi lapor kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, dia ambil, dia pakailah, dia beli baju cantik, dia makan pun lain yang sedap-sedap. Sayyidina Umar kata, inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yunfiqu dhu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Dia bacakan ayat itu, betul lah. Berdasarkan kemampuan lah. Begitu juga kita, kehidupan kita berdasarkan kemampuan kita lah. Tetapi bukanlah berlebihan, akan tetapi berdasarkan kemampuan kita lah. Sebab ada orang bukan hanya kedukut kepada orang lain, kadang-kadang kedukut kepada diri dan keluarganya. Dia sendiri pun dia kedukut. Kalau sekiranya memang dia makan itu sangat sederhana, tetapi dia banyak untuk memberikan infak, lain lagi. Ini infak pun tak bagi, dia sendiri pun Allah, macam mana? Sedangkan nafkah kamu kepada keluarga kamu juga adalah merupakan sedekah ataupun merupakan ganjaran kepada yang kamu dapatkan. Hakala. La yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Kenapa? Kerana Allah tidak membebankan seseorang itu melainkan sekadar apa kemampuan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Seperti mana Allah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Baik itu dari segi sudut ketetapan daripada Allah, kewajipan, taklif, semuanya adalah berdasarkan kemampuan daripada hamba-Nya. Begitu juga dari segi sudut nafkah yang diberikan, Allah tetapkan pun berdasarkan kemampuan. Kalau Allah tetapkan dalam Al-Quran, contohnya bagi orang yang nak berikan nafkah sekian-sekian, seperti mana ayat-ayat faraid yang disebutkan, habis macam mana agaknya? Ya Allah Maha bijaksana, melihat bahawa dan mengetahui Allah Ar-Razzaq yang memberikan rezeki. Untuk nak bagi tahu juga bahawa sesungguhnya rezeki itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana ada perbezaan di antara kaya, miskin dan sebagainya. Kerana itu untuk menunjukkan adanya yang Maha memberi rezeki, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Dan Allah akan memberikan kesenangan sesudah berlakunya kesusahan. Allah janji, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Hanya saja bersama dengan yang susah itu adanya kemudahan, dan setelah kesusahan itu pasti ada kemudahan. Ini janji daripada Allah, sehingga disebutkan dalam ayat itu, ditafsirkan 2 kali diulang oleh Allah untuk menunjukkan satu kesusahan itu akan digantikan 2 kesenangan oleh Allah atau lebih. Maknanya kesenangan itu lebih banyak daripada kesusahan yang diberikan oleh Allah SWT. Kesusahan itu daripada sudut pandangan kita, tapi sebenarnya mungkin ada hikmah yang baik di sebaliknya, kita tak tahu. Cuma yang kita ini menilai daripada segi zahir kemanusiaan kita, maka kita kata itu susah, tapi sebenarnya di sana adanya hikmah-hikmah yang cukup besar. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika mana dia menceritakan tentang ayat tersebut, dia mengatakan ada seorang lelaki dan perempuan, suami isteri, yang hidup dalam keadaan kesusahan. Suami dia ni orang yang Masya Allah berjihad, kemudian juga berusaha, tapi ialah hidup dalam kesusahan. Suatu hari dia balik dalam keadaan lapar, penat, balik ke rumah, masuk bertemu isterinya. Kemudian dia tanya kepada isterinya, wahai isteriku, ada tak apa-apa yang boleh kita nak makan, rezeki? Kata isteri dia, oh Abshir, dengar kabar gembira ini, bahawa sesungguhnya kita ada rezeki. Allah janjikan kepada kita rezeki. Kita akan dapat, kita ada makanan yang telah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada sebenarnya, tapi nak menghilangkan penat suami itu, dan juga supaya suaminya tu tak tension, teruk apa semua, disambut dengan mengatakan, kabar gembira, kita ada makanan sedap dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tak cakap suami dia, pergi rehat sekejap apa semua.
Dah lama, agak sikit lama, mana dia? Bagilah apa ni, dah lapar ni. Sabar, kita kena nikmati suasana ini, tunggu dia tengah masak, relax dulu. Kejap lagi dia masih lagi tanya. Yang perempuan sampai satu saat dia kata, aku kena tengok di tanur. Tempat tanur ini tempat bakar roti tu. Dia ada kat dalam tu. Kita nanti dia akan siap, nanti dah bakar panas ni kita keluarkan. Dia tak ada apa-apa dalam tu. Tapi dalam hati dia kata Allah Maha memberi rezeki dan Allah janji rezeki itu. Sehingga sampai detik dalam hati dia mengatakan bukalah. Maka dia buka ketika itu. Di dalamnya ada roti, ada kambing, daging yang enak-enak di dalam tu. Dalam periuknya ada makanan. Sehingga dikaut semuanya dikeluarkan, kemudian dihidangkan dan dinikmati. Kata ketika sampai kepada Nabi SAW, demi Allah, kata Nabi, kalau dia tak keluarkan semuanya dan biarkan di dalam itu, pasti sampai hari kiamat dia akan ada di dalam itu. Kalau sekiranya dibiarkan, tak dikeluarkan semuanya, pasti dia akan berkekalan ada di dalam itu sampai hari kiamat. Tapi dah dihabiskan. Tapi nak ceritanya perempuan ini benar-benar orang yang bertawakal kepada Allah. Memberi rezeki. Bukan mereka tak usaha. Laki tadi dia keluar pergi kerja apa semua, tapi tak dapat rezeki, balik dalam keadaan kelaparan. Cuba mencari ketenangan, melihat kepada isterinya. Kalau isterinya boleh menyediakan makanan, sedangkan isterinya sediakan makanan, apa dah suami tak bawa balik makanan, apa yang gandum dan sebagainya. Tapi isteri melihat kepada suami ini tanggungjawab kepada isteri untuk nak, dia panggil apa, memberikan rahah, ketenangan, relax kepada suami. Maka dia berikan suatu gambar gembira dan sebagainya supaya suami tak stres. Sebab pasti kalau suami dalam keadaan tak ada makanan, mana ada, dia akan keluar balik penat, semua akhirnya tak tenang. Tapi lihatlah bagaimana yang disebutkan orang yang bertawakal kepada Allah SWT setelah berusaha. Ini tawakal dianya lahir setelah berusaha, bukannya tawakal aja. Tak usaha apa-apa, i'kilha wa tawakkal 'ala Allah. Seperti mana ketika mana berlaku seorang yang mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, unta aku hilang, aku dah berdoa kepada Allah tapi Allah tak jaga kepada aku. Kata Nabi, kau ikat tak unta tu? Kata aku tak ikat pun. Tak ikat memang dia lari. I'kilha wa tawakkal 'ala Allah. Ikat dulu baru tawakal kepada Allah. Ini dibiarkan kuncinya dekat kereta tu, lepas tu dia, Allah jagalah kereta aku, ya Allah. Memanglah. Pencuri itu pula dia doa, ya Allah berikan kau kereta. Nampak juga doa dia dikabulkan oleh Allah SWT. Ikiha wa tawakkal Allah. Tapi yang pastinya setelah kesukaran pasti akan diberikan janji oleh Allah kemudahan. Sebab itu apabila adanya kesusahan, mungkin adanya yang disebutkan cubaan, maka hendaklah kita sabar, dikarenakan di sana akan pasti adanya yang disebutkan kemudahan dan juga kebaikan yang akan dikurniakan oleh Allah SWT. Dia kata, aku hairan dengan orang-orang mukmin yang apabila mendapat rezeki dia bersyukur, dan apabila dia ditimpakan kesusahan dia sabar. Ini orang mukmin, orang yang luar biasa. Kerana dapat rezeki syukur, dapat musibah dia sabar. Di antara doa yang lain yang diajarkan adalah, ya Allah, berikan kepada aku menjadi orang yang sentiasa bersyukur kepadamu di dalam keadaan dikurniakan nikmat dan juga ketika mana ditimpa musibah. Itu susah hadapan tu. Jadikan aku orang yang sentiasa bersyukur dan mengingat kepada kamu ketika mana aku dalam keadaan lapang dan ketika aku dalam keadaan sempit. Sebab biasanya lapang lupa, sempit ingat. Ataupun kadang-kadang tu begitu sebaliknya, begitu juga. Lapang mungkin ingat, sempit terlupa. Jadi ini adalah perkara yang sangat penting. Jadi dalam ayat ini, pertamanya adalah menceritakan tentang nafkah yang nak diberikan kepada yang berhak untuk menerima nafkah. Bagi perempuan yang dia talak raj'i, maka dalam iddah dia wajib memberikan nafkahnya ketika iddahnya. Anak, ini nafkah yang mesti diberikan wajib.
Kalau dia hamil, maka dia hendaklah memberi nafkah sehingga melahirkan anak, dan juga hendaklah dia memberikan upah kalau sekiranya isteri itu menyusukan anak, iaitu kita panggil sebagai memudahkan urusan penyusuan dan pembesaran anak tersebut. Kemudian pemberian nafkah itu diukur bagaimana? Disebutkan oleh Allah, iaitu berdasarkan kepada kemampuan kehidupan seseorang itu. Dalam maksud yang lain pula, untuk kita menggunakan ayat ini dengan skop yang lebih luas, di dalam menginfakkan harta, bersedekah, beramal, maka sebenarnya nilai adalah berdasarkan kepada kemampuan kita. Yalah, kalau orang yang hartanya Masya Allah berjuta tapi sedekahnya RM1, ada orang mengatakan yang penting ikhlas. Betul, ikhlas, memang ikhlas, tapi RM1 itu dengan apa yang dia ada, mungkin niat dia nampak ikhlas, tapi dia punya perbuatan itu tidak menandingi daripada keikhlasan dia itu. Maknanya dia berilah apa yang mengikut kepada keluasan dan kemampuan dia. Begitu juga sebagai orang yang ikram kepada guyuf, kepada tetamu, yang dia muliakan berdasarkan kemampuan dia. Lepas tu ada orang kata, kalau pergi rumah orang tu Masya Allah. Tapi kadang-kadang ada orang pergi dengan rumah orang-orang yang sederhana, tapi layanan dia punya jamuan dan sebagainya luar biasa lebih daripada orang lain. Dan ini dicampur sebab apa? Pertamanya mungkin kerana dia faham bagaimana memuliakan tetamu itu adalah merupakan sesuatu yang sangat dituntut dan suatu perkara yang sangat besar. Yang keduanya keikhlasan dia, sehingga dirasai oleh orang yang menikmati. Kadang-kadang bendanya biasa, tapi keikhlasan dia, kesudian dia menerima kita dengan, kita panggil apa, dengan keikhlasan, dengan tulus betul. Kita rasa seolah-olah rumah itu sungguh kita tenang, makanan itu sungguh enak, berdasarkan kepada cinta dan juga kepada dia punya ketulusan itu. Kita boleh beza. Kita kata ya Allah, kalau pergi rumah dia tu, tapi kadang-kadang dia apa yang dia ada saja, yang dia mampu dan sebagainya, tetapi keikhlasan dia itu sangat kita rasai. Begitulah kalau kita bersama dengan orang lain atau menyambut orang lain, kita mesti keadaan seperti itu. Bukannya kita rasa macam seolah-olah orang datang itu membawa beban. Dia datang membawa rahmat. Yang kita jamu ini hanya sebahagian kecil saja dari apa yang dia bawa daripada luar untuk ke rumah kita itu. Sebab tu saya pun sebenarnya agak kita panggil, dulu asalnya Sawak Sabil ni berasal di rumah siapa? Rumah saya. Jadi dah pindah kat sini dah tak dapat lah. Dapat Amir Hussein lah, Amir Hussein Junid dapat. Ala kuliah insya-Allah niat itu dapat lah. Maknanya itu sebenarnya kelebihan bagi orang-orang yang selalu menerima kepada tetamu datang ke rumah dan sebagainya. Ala kuliah, apalagi kalau orang-orang yang berpuasa seperti hari ini, orang yang berpuasa 9 Muharram, kemudian diajak berbuka, dapat pahala seperti orang yang berpuasa tersebut besok lagi. Maka ini kelebihan-kelebihan yang tak boleh kita lepaskan apabila kita mendapat peluang tersebut, dan semua itu diukur berdasarkan kepada kemampuan kita masing-masing. Dan ayat ini juga untuk memberitahu tentang untuk kita sentiasa bertawakal kepada Allah setelah kita berusaha, dan mengetahui bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah menyusahkan kepada kita dan membebankan kepada kita, dan Allah sentiasa menjanjikan kepada kita kemudahan, kebaikan setelah mungkin kita pernah menghadapi sedikit kesukaran dan kesusahan, tapi pasti di sana adanya lebih baik daripada yang kita hadapi sebelumnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala keluasan rezeki dan mempunyai sikap tawakal kepada Allah, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kepada kita hamba-hamba yang bertakwa dan hamba yang saleh, sehingga kita akan menjadi orang yang sentiasa taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin.